Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam berita pagi Sabah edisi Khamis 4 Mac 2021. Aktiviti rentas sempadan kini dibenarkan di dalam zon ditetapkan kecuali bagi daerah di bawah Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun dalam sidang media di Kota Kinabalu berkata kebenaran rentas sempadan tersebut meliputi 6 zon. Zon 1 terdiri Kota Kinabalu, Kota Belud, Ranau, Tuaran, Penampang, Putatan dan Papar. Manakala Zon 2 Beaufort, Kuala Penyu dan Sipitang diikuti Zon 3 Kudat, Kota Marudu dan Pitas. Sementara Zon 4 Sandakan, Beluran, Kinabatangan dan Tongot, Zon 5 Tawau, Sempurna, Lahad Datu, Kunak dan Kalabakan dan Zon 6 iaitu Keningau, Tambunan dan Tenem. Beliau memaklumkan kerajaan negeri juga bersetuju membenarkan majlis rasmi dan tidak rasmi kerajaan dan swasta, majlis sosial seperti kenduri kendara, majlis perkahwinan, pertunangan dan lain-lain majlis sosial tertakluk kepada 50% kapasiti ruang premis dengan mematuhi SOP ditetapkan. Mengenai perkembangan kes COVID-19, Datuk Masidi memaklumkan 95 kes baharu direkodkan semalam menjadikan jumlah kumulatif kes 53,138 kes. Seramai 94 pesakit dilaporkan sembuh dan 690 pesakit sedang menerima rawatan di hospital, pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah PKRC awam dan pusat tahanan sementara PTS serta penjara. 1 kes kematian direkodkan di daerah Putatan. Wakil Rakyat Sabah digesa PK terhadap isu keselamatan dan kesihatan selain sentiasa melengkapkan diri dengan pengetahuan pelbagai bidang termasuk ekonomi, pembangunan dan pendidikan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata ini penting memandangkan mereka menggalas tanggungjawab besar memastikan keselamatan dan kesihatan rakyat terpelihara. Datuk Haji Ji juga menggesa semua pemimpin dan rakyat bersama-sama berganding bahu mengekalkan ketenteraman, keamanan dan kemakmuran dikecapi Sabah ketika ini. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada taklimat keselamatan kepada Wakil Rakyat Negeri Sabah, program imunisasi kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Beliau yakin wakil-wakil rakyat yang menghadiri program taklimat tersebut mendapat maklumat pertama berkaitan isu keselamatan di Sabah daripada Pesuruhjaya Polis Sabah dan Pengarah Kesihatan Negeri. Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran MTHQ 1442 Hijrah peringkat negeri berlangsung selama 2 hari bermula hari ini. Bertempat di Dewan Saadah Wisma Muiz, Kota Kinabalu, majlis dalam norma baru itu akan dijalankan dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP ketat dan tanpa penonton. Butiran lanjut bersama Abdul Kahar Omar. Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran MTHQ 1442 Hijri peringkat negeri yang bertemakan Ummah Rabbani Negara Harmoni disertai 21 qari dan qariah serta 20 peserta hafazan dari seluruh negeri selepas 3 qariah menarik diri kerana faktor kesihatan. Walaupun dijalankan dengan pematuhan SOP ketat bagi mengelak penularan pandemik COVID-19, mutu dan kualiti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran daripada para peserta tidak akan terjejas. Apapun halangan, pembelajaran, belajar itu berterusan. Mereka belajar melalui cara yang tersendiri sesuai dengan SOP. Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif juga gembira kerana generasi muda mendominasi tempat di peringkat akhir kali ini. Saya bangga dan kebanyakan juga yang muncul ke peringkat akhir adalah qari dan qariah yang baharu. Dan ini yang kita mau. Kita mau generasi pelapis yang akan kita asah, kita asuh untuk menjadi qari dan qariah yang ternama insyaAllah bagi pihak negeri Sabah. Sementara itu, peserta MTHQ Sabah yang layak ke peringkat akhir juga setuju SOP ketat tidak akan menjejaskan perjalanan majlis. Sebaliknya merupakan tindakan terbaik bagi melandaikan lekuk COVID-19. Secara keseluruhannya, tilawah ataupun benda yang utama yang perlu dilaksanakan itu tercapai dengan sepenuhnya lah. Bila dilihat SOP itu tidak menjejaskan kualiti MTQ itu sendiri sebab kita dapat buktikan pada hari ini walaupun
kita masih lagi dilanda COVID semua itu, tapi kita masih mampu menganjurkan MTQ ini. Hanya hakim, petugas dan individu yang sudah diberikan kupon oleh penganjur dengan bilangan tidak melebihi 300 orang akan berada di Dewan Saadah Wisma Muiz untuk melancarkan perjalanan majlis. Bagaimanapun, majlis ini boleh disaksikan secara langsung menerusi laman Facebook Jahiz dan melalui siaran langsung Sabah FM. Upacara penyampaian hadiah akan disempurnakan yang di-Perdana Negeri Tun Juha Datuk Mahiruddin Jumaat ini yang dijangka turut dihadiri Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Qari dan Qariah yang terpilih akan mewakili Sabah ke Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan. Satu jatuhan kuasa penyelaras hal ehwal agama Islam akan diwujudkan bagi menyelaras dan merancakan program serta dasar berkaitan agama Islam di negeri ini. Menteri Tugas-Tugas Khas Sabah Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata ia dipersetujui di peringkat Kabinet Negeri dan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Jawatan kuasa ini akan dianggotai 13 agensi Islam peringkat negeri dan pusat, antaranya Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim, JAKIM, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM dan Bahagian Agama dan Kaunseling Baka PDRM. Dengan adanya jawatan kuasa ini kita dapat input, kita tidak mau bergerak sendirian, kita mau bergerak padu dan supaya program-program kita tidak bertindih. Ketiga, supaya dasar-dasar dalam manajemen Majlis Agama Islam Sabah dapat kita hayati bersama dan supaya agensi agama ini yang terdiri daripada agensi negeri dan pusat akan terus bersatu. Datuk Arifin bercakap kepada pemberita selepas merasmikan Forum Convention Al-Quran bertajuk Mendepani Pandemik COVID-19 melalui penghayatan Al-Quran sempena Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran 1442 Hijrah peringkat negeri Sabah di Dewan Saadah Wisma Muiz, Kota Kinabalu. Terdahulu berucap merasmikan forum tersebut, Datuk Arifin yang juga Menteri bertanggungjawab terhadap hal ehwal agama Islam negeri Sabah mahu para ilmuwan adil dan amanah dalam menyampaikan ilmu bagi memastikan umat Islam tidak terpesong daripada ajaran Islam sebenar. Semua pemilik dan pengendali mesin jual air di negeri ini perlu memiliki lesen daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sebelum menjalankan operasi. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Insinyur Syahelmi Yahya berkata mereka yang tidak berbuat demikian berdepan tindakan penyitaan mesin. Lesen mesin air mula diwartakan dalam Peraturan Makanan 1985 pada tahun 2012. Bagaimanapun, sehingga kini jumlah pengendali yang memiliki lesen sangat rendah. Kempen kesedaran telah dilakukan walau bagaimanapun sehingga ke hari ini ada terdapat lebih kurang 100 mesin yang ada di Kota Kinabalu dan yang agak mendukacitakan daripada 100 tersebut kita hanya ada 27 yang mempunyai lesen. Syahelmi ditemui pemberita ketika operasi mesin jual air daerah Kota Kinabalu 2021, Pejabat Kesihatan Kawasan Kota Kinabalu di Kota Kinabalu. Ia pertama kali diadakan sebagai usaha menyedarkan pengendali mesin jual air agar memastikan lesen sah diperoleh terlebih dahulu sebelum beroperasi. Menurut Syahelmi, penting bagi memastikan pengendali mematuhi langkah kawalan kebersihan air ditetapkan KKM demi melindungi kesihatan dan keselamatan pengguna. Latihan pemandu hidupan liar yang dilaksana Jabatan Hidupan Liar Sabah merupakan inisiatif baik memelihara kelestarian pelancongan di negeri ini. Menurut Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jeffrey Arifin, ia antara lain dapat meningkatkan kemahiran serta tambah nilai pemandu pelancong dan pengusaha homestay. Latihan seumpama juga sangat bermanfaat sebagai persediaan apabila sektor pelancongan antarabangsa dibuka semula kelak. Datuk Jafri berucap dalam majlis sambutan Hari Hidupan Liar Sedunia peringkat negeri yang disampaikan Pembantu Menteri Datuk Johnston Bangkwai di Kota Kinabalu. Tambah beliau, Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya 2021-2025 menyasarkan pertumbuhan ekonomi khususnya sektor pelancongan meningkat 6.5 hingga 7.5%. Dalam pada itu, sambutan Hari Hidupan Liar Sedunia kali ini diisi dengan pelbagai program, antara lain bertujuan memberi kesedaran kepada orang ramai kepentingan ekosistem dan hidupan liar kepada kelangsungan hidup penduduk tempatan.
Dua rumah bersara tentera di Kampung Meruntung Putatan telah dibaik pulih melalui projek Jiwa Murni Sempena Hari Tentera Darat ke-88. Kos baik pulih menelan belanja RM25,000 sumbangan Pejabat Adun Tanjung Keramat dan kerja baik pulih dijalankan Angkatan Tentera Malaysia ATM. Panglima 5 Divisyen Markas Divisyen Kelima Infanteri Major Jeneral Datuk Muhammad Halim Khalid berkata, sambutan yang bertemakan sinergi tentera darat dan rakyat tunjang kedaulatan negara itu bukan sahaja memperlihat usaha memperkukuh pertahanan dan keselamatan negara, malah menyantuni golongan memerlukan. Kita melihat sinergi ataupun gabungan antara rakyat dan tentera darat akan dapat lebih memperkukuhkan pertahanan dan keselamatan negara lah. So selain daripada dalam usaha ini, kita menghulurkan bantuan berupa tenaga, berupa kepakaran. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita pada program projek Jiwa Murni Sempena Hari Tentera Darat ke-88 di Putatan. Sehingga kini sebanyak 6 program seumpama dilaksana melibatkan bina baharu rumah di Kota Belud dan PITAS serta baik pulih di Putatan, Tawau dan Kota Belud. Dalam pada itu mengulas mengenai kesiapsiagaan ATM untuk program imunisasi COVID-19, Major Jeneral Datuk Muhammad Halim berkata pihaknya akan turut membantu proses berkenaan di kawasan Kota Kinabalu dan Kota Belud yang akan diteruskan ke lokasi lain antaranya Tawau dan Sandakat. Baik, saudara, paparan tadi mengakhiri bahan berita pagi Sabah kali ini bersama jayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan, Lindung Diri, Lindung Semua. Saya Muhammad Dihias Sahlan, Assalamualaikum dan salam hormat.